Definisi kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, ini merujuk ialah kepada kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar, kanak-kanak yang istimewa, kanak-kanak yang luar biasa, kurang upaya, cacat dari segi fizikal, bermasalah ataupun terbantu dorang punya pertumbuhan dan perkembangan. Okey, kanak-kanak ini juga merujuk kepada kanak-kanak yang perlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Contohnya berbeza dari segi keupayaan deria, keupayaan komunikasi, mental, tingkah laku, emosi dan ciri-ciri fizikal dorang. Ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal. Ciri-ciri ini jelas tentang kanak-kanak ini dapat dilihat dari segi perbezaan mental mereka dan umur sebenar mereka. Ia menjelaskan bahwa mental mereka tidak berkembang dengan baik seiring dengan umur dan fizikal mereka yang sebenar. Lebih teruk kerencatan akal mereka, maka lebih rendah tahap kematangan yang ditunjukkan berbanding dengan umur yang sebenar mereka tengah alami. Ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal. Ciri-ciri ini jelas tentang kanak-kanak ini dapat dilihat dari segi perbezaan mental mereka dan umur sebenar mereka. Ia menjelaskan bahwa mental mereka tidak berkembang dengan baik seiring dengan umur dan fizikal mereka yang sebenar. Lebih teruk kerencatan akal mereka, maka lebih rendah tahap kematangan yang ditunjukkan berbanding dengan umur yang sebenar mereka tengah alami. Seterusnya ialah sindrom Down. Sindrom Down ialah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom yang ke-21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. Penyakit ini juga dikenali sebagai trisomy 21. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down, yaitu kanak-kanak ini mempunyai tubuh yang pendek, kepala yang bersaiz kecil, lidah terjelir, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas, mempunyai kecacatan mental yang ringan atau sederhana dan banyak lagi. Autism berasal daripada perkataan autus yang bererti diri sendiri dan ism pula adalah aliran. Maka makna autism adalah kanak-kanak yang berada dalam dunianya sendiri. Bagaimana autism ini boleh berlaku? Autism ini boleh berlaku kerana terdapat kelainan pada susulan saraf pusat pada beberapa bahagian otak akibat virus jangkitan toksoplasma, CVM, rubella dan herpes semasa hamil. Antara punca yang boleh dikaitkan ialah autism disebabkan faktor genetik, faktor sebelum dan selepas kelahiran dan faktor persekitaran. Memandangkan ciri fizikal kanak-kanak autism ini sama seperti kanak-kanak yang normal, namun dapat diperhatikan gangguan perkembangan dari aspek yang pertama sekali aspek komunikasi. Lazimnya kanak-kanak autism ini lambat bertutur. Ada yang mengambil masa sehingga 6 tahun untuk bercakap. Seterusnya dari aspek sosial pula, kanak-kanak ini suka bermain sendiri dan sukar untuk bertentang mata apabila sedang berkomunikasi. Seterusnya, aspek sensori pula, kanak-kanak ini sensitif dengan bunyi yang kuat, namun kurang sensitif dengan perasaan takut dan rasa sakit. Dan seterusnya, aspek emosi pula, kanak-kanak ini kuat marah dan mengamuk, dan tidak dapat menunjukkan emosi yang sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir sekali, aspek tingkah laku, di mana kanak-kanak ini suka melakukan perbuatan yang berulang-ulang dan suka mencederakan diri sendiri. Seterusnya, disleksia. Disleksia merupakan kanak-kanak yang telah terima pendidikan biasa tetapi tidak memperoleh kemahiran bahasa, bacaan, menulis dan juga ejaan setaraf dengan intelek. Masalah asas bagi disleksia ini ialah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dan juga bunyi. Terdapat 3 jenis masalah disleksia. Yang pertama ialah diskalkulia, iaitu mempunyai masalah dalam pengiraan atau matematik.
Kemudian dysgraphia yang mempunyai masalah dalam bahasa. Ketiga ialah dysprasia yang mempunyai masalah dari segi koordinasi motor halus seperti mata dan juga tangan. Ciri-ciri disleksia ialah bagi kanak-kanak disleksis mereka akan lambat bertutur, mengalami kesukaran sebutan atau rima, sukar menulis nama sendiri, payah membezakan warna atau bentuk, kemudian sukar memberitahu cerita yang mereka telah dengari. Anak-anak disleksis akan mempunyai masalah bacaan terbalik seperti huruf 15 dengan 51, perkataan so dengan was, huruf B dengan D. Kanak-kanak disleksis juga keliru dengan konsep masa seperti semalam, hari ini, esok, dan tadi. Kanak-kanak disleksis ini mempunyai masalah mengingati, memahami, ataupun mengikuti arahan. Seterusnya, pintar cerdas. Baik, pintar cerdas ini bermaksud kanak-kanak yang mempunyai potensi ataupun pencapaian yang tinggi dari segi intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat yang mengagumkan dari segi bidang muzik dan juga seni. Bagi kanak-kanak pintar cerdas, mereka memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain daripada yang lain. Kanak-kanak pintar cerdas juga khususnya mempunyai IQ yang lebih daripada 130. Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai perkembangan asinkronus, iaitu perkembangan yang tidak selari dengan umurnya, sama ada dari segi intelek, emosi, dan juga sosial. Sebagai contoh, kanak-kanak berumur 6 tahun tetapi mempunyai perkembangan intelek bagi umur kanak-kanak 10 tahun. Seterusnya, kanak-kanak pintar cerdas sangat sensitif dari segi emosi dan juga tingkah laku. Mereka mudah kecewa ataupun sedih dan mengalirkan air mata walaupun perkara yang kecil. Kanak-kanak pintar cerdas juga kerap membaca secara meluas. Mereka suka membaca bacaan berbagai subjek serta membaca dengan pantas. Kemudian, kanak-kanak pintar cerdas mempunyai tata bahasa yang tinggi, lebih 2.200 perkataan. Antara ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas ialah kanak-kanak ini terlalu pandai dan terlalu yakin dengan kebolehan dirinya sendiri. Kanak-kanak ini suka mengemukakan soalan yang bertalu-talu dan tidak memerlukan tunjuk ajar ketika belajar. Kanak-kanak pintar cerdas perlu diberi aktiviti ataupun latihan yang lain daripada yang lain selaras dengan intelektualnya. Oleh itu, guru di sekolah perlu mempunyai teknik pengajaran dan pembelajaran yang mencabar pemikiran mereka untuk meningkatkan daya kreativiti. Cerebral palsy adalah satu gangguan kebolehan mengawal kedudukan dan pengaktifan badan disebabkan kerosakan pada otak yang sedang berkembang. Ia bukan merupakan sejenis penyakit yang tidak bersifat progresif, iaitu semakin memburuk. Cerebral palsy ini terjadi pada 1 hingga 2 daripada 1000 bayi, tetapi lebih 10 kali sering melibatkan bayi pramatang dan juga sering terjadi pada bayi yang tidak cukup berat badan semasa lahir. Anak-anak yang mengalami cerebral palsy ini, sebahagian besarnya mereka mengalami kerosakan pada kawasan motor di dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum, semasa dan di peringkat awal bayi itu dilahirkan. Sebelum kelahiran, bayi ini akan mengalami jangkitan di dalam rahim, manakala ibu akan mengalami darah tinggi, kencing manis dan kurang darah ketika mengandung. Seterusnya, ibu akan mengalami pendarahan teruk dan kronik ketika ibu itu mengandung. Manakala semasa proses kelahiran pula, bayi ini akan mengalami kelahiran tidak cukup bulan, berlaku kecederaan semasa lahir, contohnya lemas semasa lahir. Kanak-kanak ini mengalami jangkitan semasa lahir atau
ataupun selepas lahir, sebelum kanak-kanak ini berumur 3 tahun. Selain itu, jangkitan kuman di selaput otak yang kita kenali sebagai demam kuning ataupun kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan, penderaan dan penganiayaan fizikal. Kanak-kanak bermasalah merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran mereka. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan kognitif mereka, iaitu tingkah laku sosial kanak-kanak tersebut, iaitu perkembangan sosial melalui penguasaan bahasa mereka, penguasaan membaca dan kemahiran perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Contohnya ADHD yang kita kenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah satu gangguan jangka panjang yang disebabkan perbezaan dalam perkembangan otak dan aktiviti otak. Ianya dimanifestasikan dan diperilaku impulsif, hyperaktif dan sukar untuk menumpukan perhatian dalam jangka masa yang panjang. Masalah ini boleh mempengaruhi prestasi kanak-kanak tersebut di sekolah, tingkah laku serta dalam hubungan mereka seharian. Seterusnya adalah masalah komunikasi. Kanak-kanak yang mengalami masalah komunikasi ini cenderung sukar untuk meluahkan keinginan mereka sendiri. Mereka banyak menggunakan bahasa badan berbanding perkataan lisan, iaitu pertuturan. Manakala masalah tingkah laku. Kebanyakan mereka yang menghadapi masalah tingkah laku ini adalah akibat daripada kesukaran secara umum dalam kemahiran menyesuaikan diri seperti berkomunikasi, kemahiran mengurus kehidupan mereka seharian. Definisi bagi cacat anggota. Cacat anggota ialah orang yang mempunyai kelainan fizikal dan mental. Ini dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara normal. Kecacatan tersebut boleh datang secara fizikal atau mental, atau kedua-duanya sekali. Kanak-kanak yang mengalami cacat pada anggota badan. Monoplegia, hanya cacat pada satu anggota, sama ada kaki ataupun tangan. Hemiplegia, cacat pada anggota tangan dan kaki yang sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Diplegia, kecacatan anggota kaki melebihi tangan. Quadriplegia, kedua belah kaki dan juga tangan. Paraplegia, hanya cacat pada anggota kaki dan tidak mengalami cacat pada mana-mana bahagian yang badan yang lainnya. Triplegia, 3 anggota. Ini adalah selalunya hanya satu tangan dan lainnya adalah anggota kaki, yaitu kakinya lebih daripada 2.